Jelas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hari ini kita akan bahaskan lagi tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan amalan kita di dalam khususnya perkara-perkara yang membabitkan fardu ain untuk kita amalkan sebagai seorang muslim. Hadis kita pagi ini ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah thumma ightasal thumma yukhallil biyadayhi sha'rahu hatta idza dhanna annahu qad arwa basharah حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah juga menyatakan, kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghtasilu min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Kita balik pada hadis Aisyah. Aisyah kata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala min al-janabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi untuk janabah, mandi junub, ghasala yadayhi, baginda sallallahu alaihi wasallam akan basuh kedua tangan dia. Baginda basuh, summa tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Kemudian baginda akan wuduk baginda untuk salat. Yakni wuduk yang sempurna untuk salat. Ini basuh tangan, kemudian wuduk untuk salat. Nanti kita akan tengok dalam riwayat. Ini Aisyah, isteri Nabi. Dia meriwayatkan apa yang dilihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi bila mandi wajib, Rasulullah ni apabila mandi wajib, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah, apabila nak mandi wajib, ghasala yadayhi, baginda sallallahu alaihi wasallam akan basuh kedua tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah, kemudian baginda akan berwuduk macam wuduk dia baginda untuk salat. Thumma ightasal, kemudian baginda akan mandi. Baginda mandi. Thumma yukhallil biyadaihi sya'rahu, kemudian baginda dengan dua jari ini baginda akan menyelati rambut-rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha alaihi alma 3 marrat. Apabila baginda telah rasa bahawasanya air telah meliputi kepala itu, baginda kemudian akan curahkan air sebanyak 3 kali. 3 kali ini para ulama bincang apa yang dimaksudkan dengan 3 kali. Mereka menyatakan 3 kali itu bukan kerana mesti tak kepala 3 kali. Kerana baginda itu basuh sebelah kanan, sebelah kiri dan kemudian tengah. Jadi 3 kali ketika baginda mandi wajib. Kemudian kata Aisyah, thumma ghasala sa'ira jasadihi, kemudian baginda akan basuh keseluruhan badan baginda. Dalam riwayat juga Aisyah kata, kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghtasilu min ina'in wahid. Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi daripada bekas yang sama. Yakni bekas yang sama, kami mandi bersama. Naghtarifu minhu jami'an, kami sama-sama cedok air. Hadis ni telah dijadikan hujah bahawa bila yang akhir tu, apabila orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, adakah bahawasanya dia pernah melihat aurat Rasulullah, kemaluan Rasulullah pernah melihat kemaluan dia. Kerana ada orang kadang-kadang dia teori dia lebih, dia kata suami tak boleh tengok kemaluan isteri tu, isteri pun tak boleh tengok kemaluan suami kerana akan menyebabkan mewarisi penyakit buta. Itu hadis yang palsu. Aisyah telah jawab dengan hadis ni. Dia kata dia mandi dengan Nabi sekali. Dia tak katalah kami tengok, tapi dia kata dia dengan Nabi SAW mandi daripada bekas yang sama. Tapi saya nak masuk bahagian yang pertama tu,
bagaimana Nabi SAW mandi janabah. Kata hadis ni, kata Aisyah, Nabi bila nak mandi janabah, pertama ghasala yadayhi, baginda SAW basuh tangan dia. Di dalam riwayat Maimunah bintul Harith, Maimunah bintul Harith isteri Nabi SAW, isteri Nabi. So ini kelebihan baginda Nabi apabila mempunyai isteri yang ramai, mereka semua meriwayatkan daripada baginda amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Khususnya amalan-amalan yang seperti ini, kerana orang tak orang lain siapa nak tengok Nabi mandi? Isteri Nabi ya boleh tengok macam mana Nabi mandi. Inilah kelebihan apabila baginda, sebab itu salah satu sebab Allah membenarkan Nabi mempunyai isteri lebih daripada 4, kerana mereka semua meriwayatkan daripada Nabi SAW amalan-amalan baginda yang khusus, yang mana tak diketahui melainkan oleh pasangan suami isteri. Okey, kita balik kepada hadis ni. Kata Aisyah, Nabi pertama bila nak mandi wajib, ghasala yadayhi, dia basuh tangan. Kita akan tengok juga hadis lain, Nabi tak bagi orang bangun tidur nanti celup tangan dalam air kerana takut tercemar air. Kita kena tahu suasana zaman Nabi tu dia tak ada air pipe buka air keluar, ataupun kita buka shower, kita mandi dengan shower tu, baginda semua cedok air. So baginda yang pertama, baginda basuh tangan. Dalam riwayat Maimunah bintul Harith isteri Nabi, dia kata Nabi SAW apabila ambil air, basuh di kedua tangan dia, summa ghasala farjah, kemudian Nabi SAW basuh kemaluan baginda. Sebelum baginda mandi tu, baginda basuh kemaluan baginda. Summa daraba bil ard awil haid marratain aw thalathan. Kemudian Nabi SAW selepas basuh kemaluan tu, baginda tangan baginda tu baginda tepuk di bumi. Maksudnya tepuk di bumi ni ataupun di dinding. Tujuannya kerana tanah ataupun dinding dulu ada tanah, kerana akan menyucikan apa yang ada kesan daripada bila lepas daripada persetubuhan. Akan ada kesan-kesan sama ada air mazi, air mani. Jadi baginda tepuk di dinding. Ini kalau zaman kita tak tepuk di tanah atau dinding lah. Kita gunakan, dulu ulama sebut usnan, yakni sejenis pokok yang digunakan untuk membersih. Kita sekarang guna sabun lah. Pertama maksudnya kita masuk bilik air, kita basuh tangan kita, kita basuh kemaluan kita, kemudian kita pun basuh tangan kita yang kita basuh kemaluan. Kemudian kata Maimunah, barulah Nabi SAW summa tamatmada wastanshaq, kemudian Nabi berkumur, kemudian Nabi masukkan air di dalam hidung, wa ghasala wajhahu wa dhira'i, kemudian Nabi basuh muka baginda, kemudian baginda SAW basuh kedua tangan baginda, summa afada ala ra'sihi alma thumma ightasala sa'ira jasadi, kemudian Nabi curahkan air atas kepala dia, kemudian Nabi basuh seluruh badan dia, summa tanaha, kemudian Nabi pergi ke tepi, summa ghasala rijlai, kemudian baginda akan basuh kedua kaki dia. Dalam riwayat Maimunah, kaki dibasuh last sekali. Dalam riwayat Aisyah kata dia tengok Nabi berwuduk lengkap, kemudian baginda mandi. Mandi, nyelati rambut tadi, kemudian basuh seluruh badan. Di dalam riwayat Maimunah, baginda berwuduk juga, tetapi kaki basuh kemudian. Ini menjadikan para ulama ada perbezaan pendapat dalam hal ini, kerana kedua-duanya melihat apa yang Nabi buat. Yang benarnya ialah kita mempunyai pilihan. Kalau kita nak basuh kaki, kita nak ambil sunnah tu, kita nak wuduk siap-siap kemudian basuh mandi, ataupun kita nak berwuduk semua kemudian kita biar kaki basuh last sekali, pun kedua-duanya ada daripada riwayat daripada Nabi SAW. Hadis-hadis ini memberikan beberapa makna. Aisyah kata apabila Nabi nak mandi janabah, kerana Nabi SAW idza ightasala minal janabah, apabila Nabi nak mandi janabah, yakni mandi junub. Jadi maksudnya kena niatlah mandi junub. Innamal a'malu binniyat, amalan dengan niat tu apa? Bukan niat tu duduk tunggu ayat sampai dekat kepala baru niat. Niat tu azam untuk mandi junub lah. Taklah payah nak kena sebut sengaja duduk kuat dalam tu, tak ada. Niat tempat dia mahal al-qalb, tempat dia adalah di jantung kita. So kita niat bahawasanya kita mandi junub. Jadi artinya dengan itu maka memenuhi maksudnya.
Artinya jika satu orang dia bangkit-bangkit pagi, dia ke malam tu dia berjimak dengan isterinya, kemudian dia bangun-bangun pagi, dia mandi-mandi nak pergi kerja, tapi masa nak mandi tu dia tak ada teringat kata dia berjunub malam tadi. Artinya mandinya tak sah. Untuk mandi junub dia kena mandi semula. Dia kena mandi semula. Kerana kalau tidak dia tidak boleh menunaikan salat dan amalan-amalan yang berkaitan dengan yang dilarang ketika seseorang berjunub. Kemudian timbul masalah kena tasmiyah. Kalau dalam wuduk kita tasmiyah bismillah. Yang mandi wajib bismillah lah. Majoriti ulama menyatakan ia bismillah. Kalau wuduk pun bismillah, tentulah benda yang mengangkat yang lebih besar iaitu hadas besar, maka ia adalah bismillah. Timbul perbincangan di kalangan ulama, terutama perempuan. Nabi SAW dia meratakan air, summa ghasala sa'ira jasadihi, kata Aisyah. Kemudian baginda membasuh keseluruhan tubuh baginda. Keseluruhan tubuhnya ni benda yang zahir. Kalau yang dalam yang tak sampai lain lah. Tubuh. Orang perempuan dia macam lain sikit. Dia mungkin ada sikit juzuk tubuh dia yang lain daripada lelaki, iaitu pada kemaluan perempuan. Jadi para ulama menyatakan wanita dia wajib untuk membasuh kemaluannya bahagian yang zahir apabila dia duduk. Kalau dia duduk nak buang air kecil tu, di mana yang zahir tu pada kemaluan wanita tu, para farashna itu, dia hendaklah membasuhnya. Cuma mereka berbincang lagi, adakah wajib dia membasuh dalam farashna. Sebahagian kata wajib, sebahagian kata tidak wajib, kerana apa yang zahir, wallahu ta'ala alam, yang zahirnya apa yang zahir dia basuh. Kalau dia basuh yang dalam itu ihtiyat, adalah sesuatu yang baik. Cumanya kalau dia anak dara, kata para fuqaha, dia taklah perlu memasukkan jarinya dan ataupun apa-apa yang akan merosakkan darah dia. Okey. Dia wudu, tadi kita kata sebelum dia mandi adalah disunatkan dia berwudu, dan kita bagi tahu dia ada pilihan sama ada dia nak sempurnakan wuduk dia ataupun dia wuduk tetapi dia tinggal bahagian kaki dia. Kaki dia itu kemudian dia basuh, kemudian setelah dia tamat wuduk dia basuh bahagian kaki dia. Tapi kita hari ni kita ada shower kan. Kita berwuduk lepas tu kemudian kita macam kita basuh kepala kita mandi. Last kali kita basuh kaki kita walaupun kita dah basah dah tadi. Tapi artinya amalan wuduk itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sebelum saya nak sebut tu lagi, ada hal tentang mandi wajib ni ialah tentang ta'mimul ma', iaitu tentang kita mestilah meratakan air. Meratakan air maksudnya kita wajib pastikan air masuk dalam seluruh juzuk-juzuk badan. Kadang-kadang bila mandi mungkin ketiak dia tak kena, pusat dia mungkin tak kena, ramai orang celahan punggung dia mungkin tak kena. Orang lelaki juga dia kena nak tengok, mungkin pada kemaluan dia tu mungkin kalau dia tak gerakkan mungkin ada bahagian yang tak kena air. Dan ini semua wanita of course hendak pastikan semua bahagian-bahagian tubuh telah padanya telah air telah sampai keseluruhan badan tubuh, juzuk-juzuk di tubuh kita. Kalau tidak kita mandi wajib dengan tidak sah dengan kerana mandi wajib ni menentukan untuk kesahihan yang lain. Agama ni sifat dia bersih, dia pentingkan kebersihan ini, dan kita hendaklah memastikan kita berada dalam menjaga kebersihan. Yang berikutnya ialah yang fuqaha sebut ialah apabila kita mandi wajib, maka dengan sendirinya terangkat juga hadas kecil, iaitu kita tidak perlu lagi berwuduk untuk menunaikan salat. Walaupun sebahagian ulama menyebut ijma' dalam masalah ini. Ijma' dalam erti kata sepakat, semua ulama bersepakat bahawasanya siapa mandi wajib dengan sendirinya dia telah dianggap telah berwuduk.
Tapi Ibn Battal sebut hal ni, tetapi Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani kata tidak ijma'. Ada di kalangan minoriti para ulama yang menyatakan bahawasanya kena wudu juga. Tetapi majoriti para ulama, bahkan kebahagian jumlah besar di kalangan para ulama, mereka menyebut bahawasanya seseorang yang telah mandi wajib, maka dengan sendirinya dia tidak wajib lagi mengambil wudu. Maksudnya lepas dia mandi wajib, walaupun dia tak buat macam tadi Rasulullah buat, ambil wudu apa, dia hanya meratakan air seluruh badan dengan niat untuk mandi wajib, bererti dia telah terangkat juga hadas kecil, dia boleh terus untuk solat. Dia tidak mengulangi, dia tak perlu untuk ambil wudu asing untuk dia solat. Nah, ini dah disebut oleh majoriti para ulama dalam masalah ni. Jadi artinya orang yang mandi wajib tu, subuh tu dia mandi wajib semua, kemudian dia nak semayang subuh dengan dia mandi wajib, berarti dia tidak perlu untuk mengambil wudu semula. Kerana itu adalah, dan itu juga ditarjahkan oleh majoriti, hampir keseluruhan para ulama, walaupun ada riwayat daripada Abu Thawr, daripada Daud Al-Zahiri dan beberapa riwayat yang lain, bahkan salah satu daripada qaul Imam Ahmad, seperti mana disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, yang menyatakan perlu wudu. Tetapi majoriti para ulama dengan jumlah yang ramai, walaupun sehingga ada yang menyatakan ijma', walaupun ia tidak ijma', bahawasanya bila dah seseorang itu telah mandi wajib, maka wudu termasuk di dalamnya. Walaupun dia masa dia mandi wajib tu, of course lah dia akan tersentuh sana sini. Tapi bila dia dah tamat mandi wajib dia, artinya hadas besar dia telah terangkat, dengan sendirinya di dalamnya ada hadas kecil. Melainkan setelah tamat mandi wajib tu, dia terkencing ke apa semua, maka ketika itu dia mengulangilah wudu. Okey, jelas tangan saya. Tadi mungkin ada yang lepas tengah. Kalau dia tidak berwuduk dulu, dia mandi wajib saja, juga sah. Syarat mandi wajib ni ialah mesti air merata, merata di seluruh badan, meliputi, mengenai seluruh juzuk tubuh, maka sahlah mandi wajib dia. Cumanya riwayat Aisyah dan riwayat Maimunah, kedua-duanya Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Mukminin Maimunah bintul Harith, kedua-duanya menceritakan bagaimana Nabi SAW mandi wajib. Kalau satu orang tu dia hanya mandi, pergi basuh mandi, bagi rata semua badan dia untuk mandi wajib dia, suruh juzuk tubuh dia, sahlah mandi wajib dia. Dan termasuklah juga dalam tu, dia bererti dia telah berwudu. Kalau dia terjun dalam swimming pool, dikira mandi wajib, boleh dia terjun dalam swimming pool sebuah rata, dia pastikan dia gerakkan anggota lipatan dalam tubuh dia ni supaya air masuk dalam semua, sama ada lelaki dan perempuan pada bahagian punggung dia, wanita pada bahagian paras dah, dipastikan air masuk, maka dia berarti dia telah mandi wajib. Okey, jelas. Kadang-kadang ada orang terlambat sikit. Saya ulang. Suami isteri dia boleh mandi sekali. Aisyah dan Nabi SAW mandi sekali. Dan of course dalam bekas air mereka bila mandi mestilah merecit air itu masuk balik air itu, artinya itu tidak menjejaskan air. Di dalam apabila kita berwuduk, kita disunatkan berdoa, kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ja'alni minal mutatahhirin. Ini kita seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Okey, InsyaAllah besok kita akan sambung dengan tajuk yang lain. Ada orang kata tajuk lain pula. Kita ikutlah tajuk ni. Mungkin ada orang dia macam kena dah, tetapi saya kena atur tajuk yang bagi basic dulu supaya kita rata, baru kita masuk yang lain. Kadang-kadang masalah fardu ain pun ada sebagai orang tak clear. Kalau orang tu dia was-was sedangkan dia dah mandi, tengok dah rata apa, was-was, kena tak kena, itu minas syaitan. Kalau dia layan, dia melayan syaitan. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita
bersiaran semula pada waktu yang besok pada pukul seperti biasa 7:30. Okay. Assalamualaikum.